Setiap kali kita disuruh menulis karangan tentang cara-cara ataupun langkah-langkah bagi mengatasi sesuatu masalah, tak kiralah masalah penyalahgunaan data kah, kebejahatan sosial kah, keruntuhan akhlak atau rasuah, dan sebagainya, kita pasti akan tercari-cari akan satu cara yang menarik untuk mengakhiri karangan tersebut. Dan petikan terpilih ini mengandungi unsur-unsur bahasa yang dapat kita contohi. Baik, kita baca sepintas lalu terlebih dahulu. Semua masalah pasti ada jalan penyelesaiannya, asalkan kita sanggup berikhtiar. Bak pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jika semua pihak sanggup bekerja sama dengan berpegang kepada falsafah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, dalam usaha untuk menanganinya, sudah tentunya tiada bukit yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni. Bayangkanlah, sekiranya unsur-unsur bahasa yang ada dalam petikan terpilih yang ke-6 ini kita gunakan untuk menghiasi ataupun mengakhiri bahagian kesimpulan karangan kita, sudah tentu ada yang tertarik dengan cara kita menulis. Petikan ini tidak memerlukan banyak penerangan. Contohnya, semua masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Pasti ada jalan untuk menanganinya. Asalkan kita sanggup berikhtiar, maksudnya berusaha. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Peribahasa ini bermaksud, kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh jika kita ingin mencapai sesuatu tujuan. Kalau kita tidak mempunyai niat atau kemahuan yang sama, keadaan sebaliknya akan berlaku. Kita akan mencari alasan, dalih, alasan. Jika semua pihak sanggup bekerja sama dengan berpegang kepada falsafah, falsafah ini pedoman, ajaran. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kalau senang, sama-sama senang. Kalau susah, sama-sama susah. Dalam usaha untuk menanganinya, sudah tentunya tiada bukit yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni. Maksudnya, nothing is impossible. Ataupun tiada sesuatu pun perkara yang mustahil untuk kita selesaikan. Jika semua pihak sanggup bekerja sama dengan berpegang kepada falsafah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam usaha untuk menanganinya, sudah tentunya tiada bukit yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni. Maksudnya, bekerja sama atau tolong-menolong dalam melaksanakan tugas yang susah atau senang. Begitulah maksud ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Moga-moga petikan mudah ini dapat membantu kita meningkatkan cara penulisan kita. Terima kasih dan selamat maju jaya. Setibanya hujung minggu, kita berpeluang mengajak kawan-kawan atau keluarga keluar berjalan-jalan sambil mencari tempat yang selesa untuk menikmati makanan yang enak-enak. Bagi mereka yang lebih suka duduk di rumah tetapi ingin menikmati makanan yang lazat-lazat pula, mungkin mereka akan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan dan memesan makanan secara atas talian. Malangnya, sebelum makanan disajikan, kita dihidangkan dengan menu yang mengandungi gambar-gambar berwarna-warni yang menunjukkan makanan kegemaran kita. Maklumlah, apabila perut sudah lapar dan nafsu untuk makan pula membuah-buah, kita jarang-jarang mengambil tahu tentang kesilapan ejaan yang ada betul-betul di depan mata kita. Akibatnya, kesilapan-kesilapan ini terus wujud sementara kita meneruskan kehidupan seharian kita
seolah-olah kesilapan-kesilapan tersebut satu kebiasaan yang tidak perlu kita ambil peduli. Pada kali ini, saya ingin menyenaraikan nama beberapa jenis makanan yang sering disalah eja. Dan mungkin ada antara kita yang terkejut ataupun seolah-olah tidak percaya bahawa kesilapan seperti ini wujud, walhal penyelesaiannya atau cara untuk membetulkannya sebenarnya begitu mudah. Cuba lihat. Kuih tiaw. Salah tu. Mi. Salah tu. Murtabak. Salah tu. Sate. Pun salah. Donat. Salah. Sushi. Makanan kegemaran banyak orang. Pun salah. Jadi, bagaimana kita membetulkannya? Baik, kita lihat satu persatu. Banyak orang suka makan kuih tiaw. Banyak orang suka makan mie. Kita pilih mie dululah. Mie lebih senang. M-E-E. Kalau kita mengeja mie, perkataan mie, M-E-E, maknanya kita tak faham sukatan pelajaran darjah 1 ketika kita diajar tentang suku kata. M-E-E tak dapat disebut dalam bahasa Melayu. Macam mana nak sebut M-E-E? E-E atau contohnya emak. Contohnya enak. Kalau M-E-E, meh tak boleh. Atau me. Kita pergi kepada tauke yang menggoreng mie itu, kita minta, tauke, saya nak beli meh. Dia marah kita nanti. Jadi, sudah tentulah tak susah sangat ni kan? Itu saja. Me. Itu pun orang tidak mau membetulkannya. Ya mungkin kuih tiaw susah sedikit. Tapi inilah cara kita mengeja kuih tiaw. Macam mana kita nak eja begini? Kuih, K-W-A-Y. Cuba kita berbalik kepada zaman darjah 1 kita. Ketika kita mempelajari suku kata. K-W-A-Y. K-W-A-Y-U. Kuah. Tiaw macam mana? T-E-T. T-O-W-A-U. Kuih tahu. Tak ada orang akan memahami kita. Malah kita akan diketawakan. Jadi, cuba kita lihat semula. K-U. Ku. I-E. Contohnya enak. I-E. Kue. Tiaw. T-I-T. A-U. Au. Kue tiaw. Senang sebenarnya. Tetapi kita tengok. Dan kita tak dapat membacanya dengan mengikut hukum suku kata Melayu. Tapi kita masih membiarkannya begitu. Dan yang salah tetap salah. Entah sampai ke bila. Cuba lihat sate. Kalau kuih tiaw, kita dah tahu eja. Takkan kita tak tahu mengeja sate pula. Coba eja cara begini dulu. S-A-T-A-Y. S-A sah, no problem. Tak ada masalah. T-A-Y, T-A-Y. Sah, thai. Marah orang yang jual sate itu. Jadi, cara yang betul sudah tentu sate. Baik. Saya nak uji semua. Berapakah kesilapan ejaan? Berapa kesilapan ejaankah yang dapat anda ke sana? Cepat kira. Kira. Tauke yang menjual tauge itu suka makan mie goreng, kuih tiaw sup, sate dan onde-onde. Berapa? Tak sedia? Bagus. Kepada mereka yang kata 6, baguslah tu. Tak percaya? Tengok sekali lagi. Ada tak 6?
Tauge, tak ada H. Tauge, tak ada H. Mi goreng tak perlu. Mi, M-I, mi. Kuitiau mesti dieja bersambung. Sate dan onde-onde. Banyak orang mengejanya sebagai O-N-D-E-H, ya. Memang salah itu. Baik, murtabak ini lain ceritanya. Kalau kita buka kamus, perkataan murtabak memang tak wujud. Yang wujud sebenarnya martabak. Ya. Begitu juga dengan donat dan sushi. Cuba eja begini, D-O-D, N-U-T. N-U-T, not, donut. Saya nak beli donut. Mana ada donut? Nak sushi. Jadi pelajarilah cara yang betul. Donat, D-O-D, N-A-T, nut, donat. Dan sushi mungkin memeranjatkan sesetengah orang, ya. Sushi sebenarnya dieja begini. Jadi ingat, mulai hari ini kita betulkanlah diri kita, dan kalau boleh tegur-tegurlah tauke ataupun penjaja yang melakukan kesilapan yang sama, agar lama-kelamaan kesilapan ini tidak akan wujud lagi. Dan kita semua dapat mengeja dengan cara yang betul. Sekianlah sedikit perkongsian untuk kali ini, agar kita mengeja dengan lebih tepat mulai hari ini. Terima kasih, dan seperti biasa, selamat maju jaya.